أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Muslim-muslimat rahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus dah okey. Fokus dah okey. Fokus dah jauh dulu. Tak okey tak fokus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah itu. Cuma goyang tu kena kipas. Tak lewat apalah. Kalau tutup kipas panas pula kita yang goyang. Boleh kipas ni tutup yang dekat. Sebab kalau tutup semua kipas kita yang goyang pula. Aircon ada tak tahu. Ya, alhamdulillah, kita rahmati Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan Allah kelapangan masa dapat kita bersua penutup tahun 2013. Insya-Allah nak menjelang tahun 2014, tahun penyiksaan. Alhamdulillah, saya ni untuk info saja ni dulu. Alhamdulillah ni kedudukan Masjidil Haram sekarang ini yang hijau tu yang sudah dirombak tahun lepas dan telah dibuat belum selesai, belum finish lagi. Yang merah ni projek fasa 2 dah roboh sekarang. Yang kuning nak sambung masjid lama dengan masjid yang baru tambah di Jalan Samiah. Okey, ni gambaran sikit ni. Saya tidak nak cerita hal Masjidil Haram malam ni pun, tapi ini saya info je. Itu dah diroboh. Gambar ni saya dapat daripada kawan. Ni tempat tawaf sekarang tinggal sini saja. Okey, tempat tawaf tinggal sebesar tu sahaja. Masjid tinggal 1/3 sahaja. Yang 1/3 tahun lepas rombak tak boleh pakai lagi. Yang rombak baru 1/3 tinggal 1/3. Semalam saya tengok dalam YouTube waktu solat Jumaat, limpah di luar ni memanglah limpah. Makna saya punya anggapan tahun ni kota haji lagi rendah. Tapi kita tidak boleh putus asa, merayu juga. Tetap merayu tapi harapan jangan letak terlalu tinggi. Okey, dan umrah pun akan dikawal. Saya baca dalam Arab News, kata dia pada satu masa hanya ada 200,000 saja. Pada satu masa. Maknanya satu masa ni 10 hari lah. Okey, maknanya kalau Ramadan bagi 3. Okey, 200,000. Ada setengah riwayat kata 5,000, tapi saya baca dari post daripada seorang kawan, student daripada Ummul Qura. Dia postkan daripada Arab News tu ke dalam WhatsApp, ke dalam Facebook. Saya baca itu, dia dalam 200,000. Wallahu alam lah. Sampai setakat ni saya berdoa pasal saya nak pergi 15 bulan ni. Nak doa lah. Taklimat apa semua dah selesai. Kita buat tadi, last tadi apa semua. Tinggal 15 nak bergerak. Visa baru mohon. Saya baca dalam satu berita beberapa seminggu lepas ada grup daripada utara 800 orang sangkut tak boleh pergi. Yang kapal terbang tak muncul. Itu masalah. Jadi maknanya siapa nak pergi umrah kena kejar pergi awal lah. Umrah Ramadan dan dangerous lah. Itu namun demikian usaha telah dibuat, tambah satu layer lagi ni. Ini tempat tawaf tambah satu tingkat lagi di bawah, itu untuk menampung jemaah. Yang atas tu untuk wheelchair, untuk kursi roda yang sakit dan yang menolak dan mungkin ahli keluarga dekat dia boleh naik. Dikawal.
Maklumat terakhir saya dapat kata budak kecil pun tak boleh pakai stroller, tak dibagi masuk. Wallahu a'lam lah. Mana dah belum siap lagi, tengok semalam belum siap lagi dalam semalam kita tengah buat satu lantai lagi. Okey. Itu kalau kita besarkan lantai bawah. Okey. Ni gambar baru saya hantar mungkin dalam 5 hari lepas daripada kawan, ambil pada Zam-Zam Tower lah. Terus kita dekatkan itu dia jadi. Cik saya. Mana masjid kawasan dataran ini dengan yang tepi sebelah sini saja. Saya tengok semalam waktu sembahyang Jumaat atas bumbung pun tak ada. Mana tak dibenarkan lawang atas bumbung. Kalau tak benar atas bumbung banyak tu yang kurang. Ini kalau kita ambil gambar daripada sini, kita korek dan sebagainya. Wallahu a'lam. Projek ini dijangka 3 tahun permanen, 2015 baru siap. 2016 baru selesai. Kalau tidak ada apa-apa halangan dari segi kontraktor. Wallahu a'lam bissawab. Kita doakan semoga keadaan demikian terjadi. Kesian orang nak pergi haji apa semua. Tabung haji dah mula hantar dan ada sebahagian kita dah mula terima yang terpilih lah, banyak jemaah yang terpilih. Dan kursus pun akan bermula. Saya sendiri akan mulakan kursus yang saya buat dengan masjid pada 4 hari bulan Januari di Batu 14 Hulu Langat, 5 bulan di Masjid Muhammadiyah Ampang Tasik. Bulan 2 baru mula dengan UPM dekat Pemulai Ampang. Lambat sikit. Tabung haji pun dia mula ke bulan 2. Saya tu mungkin tahun ni saya tak ada satu tempat pun nak tabung haji, kerana tabung haji buat syarat baru. Masjid tak apa pun nak. Syaratnya penceramah dia bayar. Dia bagi ke masjid RM1,200 untuk 17 siri. Untuk bayar bil api, dan dilarang masjid kutip derma. Tu masjid tak nak lah. Bukan pasal masjid dapat daripada derma tu banyak. Saya ingat saya mengajar di Masjid Kelana Jaya tahun lepas. Kutipan tong ni tak kurang 1,000 satu hari. 17 siri 17,000. Koman-koman pun dapat 15,000. Pendaftaran apa semua tahun lepas, kata salah saya dia dapat 22,000 semua sekali. Wallahu a'lam. Itu duit masjid lah. Kita mengajar je lah. Dia bagi kat kita duit minyak, kita ambil lah tu. Wallahu a'lam. Jadi beberapa masjid tarik diri daripada tabung haji. Sebab daripada demikian tu dia nak kawal. Saya tanya dia pada telefon, Ustaz kenapa buat free? Saya bukan buat free, masjid buat free. Masjid Muhammadiyah Tasik tu dia buat khusus haji free. Siapa pergi duduk. Dia datang je. Masuklah datang kita nak sedekah. Dia kata kalau boleh amarit kita boleh bayar. Ustaz kenapa khusus haji masjid tak boleh bayar? Kenapa nak beban pada jemaah? Jemaah nak sedekah lain cerita. Boleh hidup. Dan dia tubuh satu tabung khusus haji. Saya dengar susu dia beritahu tahun lepas, tabung itu boleh untuk 2 tahun buat khusus haji. Kan? Rezeki Allah Ta'ala bagi. Jadi dia pun agak marah dekat saya pasal saya buat kursus haji free. Kata saya bukan saya buat free, masjid yang buat free. Saya pergi mengajar je. Kan? Itu tugas saya. Dan nak kawal, kata nak kawal buat apa? Pergi kawal bagi sedekah tempat masjid yang tak ramai orang. Itu kita belanja duit tabung haji. Dia masjid dah ramai orang, dia boleh berdikari, kenapa nak habiskan duit tabung haji kan? Tabung haji itu duit pendeposit. Betul tak? Orang balik Mekah semua bayar, urusan pergi Mekah semua baru boleh bagi dividen. Selagi urusan Mekah tak selesai, selama tu dividen tak boleh keluar. Pasal tak tahu untung berapa. Wallahu a'lam bissawab. Okey, tak apa. Okey, itu saja maklumat. Malam ni bukan nak cerita hal Masjidil Haram. Saya nak cerita malam ni insya-Allah, tak tahulah mungkin orang dah cerita pasal secara umum ni payah. Kita nak cerita tentang Syiah. Okey, sedikit tentang Syiah. Ada maklumat yang ada pada saya insya-Allah kita berkongsi. Kita bermula dengan firman dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zaratil fitan aw qala al bid'ah wa subba ashabi falyuzhiril alimu ilma faman lam yaf'al dhalika fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu lahu sarfan wala adla atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bermaksud apabila timbul fitnah atau timbul bid'ah dan sahabat-sahabatku dimaki, kata Nabi, dicaci maki, maka orang berilmu hendaklah menzahirkan ilmunya. Mana orang berpengetahuan yang ada sedikit maklumat, kena sampaikan maklumat pada orang ramai.
Sesiapa yang tidak melakukan demikian, yang berilmu sawab ilmu dia, malaikat, dia akan mendapat laknat Allah, laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Allah tidak akan terima daripadanya amalan fardu maupun amalan sunat. Saya takut baca hadis itu, jadi saya nak berkongsi. Saya cuba cari bahan, kita berkongsi setakat mana sempat. Saya tidak alim dalam bidang ini, tapi ada sedikit maklumat yang kita ambil daripada penyelidikan. Golongan Syiah ini berpecah kepada beberapa kumpulan, tetapi penjelasan ini hanya disebut 3 kumpulan yang terbesar. Syiah pecah kumpulan. Dalam satu artikel saya baca, Syiah ini tubuh semasa sahabat, ketika Muawiyah dengan Ali berperang. Pada masa itu kumpulan menyokong Ali, kempen sokong Ali ini, ada satu riwayat mengatakan ini unsur Yahudi masuk nak pecah belahkan pada masa itu. Maka dimuliakan Ali. Tak apa, itu sejarah. Pertama, Syiah Imam 12, Ja'fariyah. Syiah Ja'fariyah. Kumpulan ini merupakan golongan Syiah yang terbesar di Iran dan merangkumi hampir 60% daripada penduduk Iraq. Orang Iraq pun Syiah ramai. Petronas pernah buat satu masjid di Iraq. Kawan saya kerja dengan satu syarikat, anak syarikat pada Petronas, joint venture dengan Arab, joint venture dengan Jepun. Petronas buat masjid bagi satu kawasan tu. Orang pergi masjid semua, ramai pergi masjid, tapi tak semayang berjamaah. Semayang sorang-sorang, pasal tak ada yang layak jadi imam. Semua yang ada tu bukan maksud, maka tidak layak jadi imam. Maka tak ada orang jadi imam, dah tak layak. Macam mana? Golongan ini juga menjadi kumpulan minoriti di beberapa buah negara seperti Pakistan, Afghanistan, Lebanon dan juga Syria. Kumpulan ini menjadi minoriti. Tapi di Syria tu walaupun minoriti, sekarang dia berkuasa penuh. Pasal Iran support sepenuhnya. Yang kedua, Syiah Zaidiyah. Kumpulan yang dikenali dengan nama Syiah Imam 5. Ini yang tadi 12 ni, Imam 5 ini berkembang di Yaman dan hampir 40% pada penduduk negara tersebut adalah pengikut Syiah Zaidiyah di Yaman. Yang ketiga, Syiah Ismailiyah. Kumpulan ini mempunyai imam 7 dan pengikutnya dianggarkan seramai 2 juta orang. Kumpulan ini sekarang berpusat di India dan bertaburan di sekitar Asia Tengah, Iran, Syria dan juga Timur Afrika. Ini ramai kuat Ismailiyah. Di Malaysia terdapat 3 kumpulan Syiah yang berkembang semenjak beberapa tahun yang lalu. Akhir-akhir ini, dulu orang tak berani sebut Syiah. Akhir-akhir ini berkembang di Malaysia. Satu, Syiah Taibi Buhra. Daud Buhra, pengasalnya Daud Buhra. Kumpulan ini berasal daripada India dan di Malaysia ia dikenali dengan golongan yang memiliki kedai Bombay. Ini India Muslim, kedai Bombay. Kumpulan yang berpusat di daerah Kelang ini mempunyai tanah perkuburan dan masjidnya tersendiri, dan pengikutnya dianggarkan seramai 200 hingga 400 orang pada tahun 1996. Kajian pada tahun 1996 dia ada antara 200 hingga 400 orang berpusat di Kelang. Ada masjid dia sendiri. Yang kedua, Syiah Ismailiyah Agha Khan. Kumpulan yang dikenali dengan nama kedai Parbahai. Ini bergerak di sekitar Lembah Kelang. Jumlah pengikut tidak diketahui, tetapi bilangannya lebih kecil daripada bilangan Buhra tadi. Dan yang ketiga, Syiah Ja'fariyah atau Imam Ithna Asyariyah, Imam 12. Ini yang berkembang pesat di Malaysia. Kumpulan Syiah ini dipercaya mula bertapak di Malaysia selepas kejayaan revolusi Iran pada tahun 1979. Cuma kita nak faham di sini, setakat kita kagum perjuangan Khomeini, kehebatan Khomeini, itu belum Syiah. Sama dengan kita kagum dengan Mandela. Kan Mandela mati, seorang menteri kata kita kehilangan orang yang hebat, yang dibunuh di Bangladesh itu, memimpin dibunuh agama tadi, tak sebut. Adakah merasa kagum dengan perjuangan Mandela itu dah jadi Kristian? Tidak. Jadi setakat kagum pada Khomeini saja, tak ikut dia punya amalan dan i'tiqad, tidak jadi
tidak jadi Syiah. Kita kena sempadan, kena ada. Ya kan, main tuduh orang. Ya kan, yang mengaku Syiah tak tangkap pun. Tak ada undang-undang sebenarnya nak tangkap. Tak apalah, bukan saya nak dorong. Tidak, ni nak cerita kesesatan dia. Pengaruh ajaran dan pahaman kumpulan ini menular, berjangkit ke negara ini melalui bahan-bahan bacaan dan orang perseorangan, sama ada yang berkunjung ke Iran atau yang datang dari Iran. Sana masuk ke tempat kita pergi ke sana. Satu masa dulu banyak orang pergi melawat Isfahan dan sebagainya. Kawan saya jadi Syiah kerana dia belajar di Iraq, pergi ke Qom jumpa Khomeini, dengar Khomeini berceramah, dah masuk jadi Syiah sampai sekarang. Pergi pula lanjutkan pelajaran ke Kent United Kingdom, lagi parah lah. Kat sana terbuka. Balik kampung, ajak semua saudara-mara dekat kampung. Habis kampung dia tu dah budak-budak muda jadi Syiah. Dia secara mesti ada PhD. Saya balik kampung baru ni dalam bulan 11. Pagi itu pergi masjid, lepas subuh. Biasalah kalau pergi balik kampung lepas subuh, saya buat atas kira sikit cerita tentang ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang. Di luar daripada ahli sunnah, kita adalah Syiah yang kita hadapi. Dalam ahli sunnah ada dua lagi, ya kan? Satu Wahabi atau Salafi, satu lagi Habaib, Habib yang bawa kendang, palu dan surau. Kan? Saya pergi forum perdana Ma'al Hijrah, satu masjid baru ni. Daripada lepas maghrib dipospon ke lepas isyak. Tak apalah. Rupanya nak bergendang dalam masjid. Masuk debar-debu ya nana habis. Kan? Terkejut saya. Saya sampai kejut yang yang menyambut tu bawa ke bilik mesyuarat, minum dulu apa semua, discuss dengan moderator dengan apa semua lah, forum kan. Ada seorang jatuh kuasa masjid. Ustaz, apa pandangan Ustaz? Saya kata Nabi baca Quran kuat dalam masjid pun dia larang. Ini perlu gendang. Cuba baca sirah. Ada seorang jawab nyampuk, dia kata itu Nabi datang bukan disambut Ta'al al-Badru. Betul. Tapi Ta'al al-Badru dalam masjid ke bawah pokok taman? Itu bergendang bawah pokok taman. Kena bergendang bawah pokok kelapa sawit, lantaklah, tak apalah. Jangan dalam masjid. Sebab saya tengok sudah mula bersemarak. Saya tolak satu tawaran TV. Nak suruh saya jadi tetamu dalam TV itu, tapi dengan syarat saya kena menyanyi dengan mereka. Ada kan, gitar apa semua. Saya buat alasan saya tak ada masuk. Buat apa? Kan kita nak mengajar lah. Agama belajar sebenarnya di masjid. Sebab malaikat tulis apa yang kita ada. Ada sebuah hadis tentang tarikh dorongan, siapa yang belajar dan mengajar dalam masjid, maka pahala dia seperti pahala pergi haji. Saya ada 3 hadis tentang dipanggil al-a'malu thawabuha ka thawabul hajj. Amal-amal yang ganjarannya seperti ganjaran haji. Kita cakap lain masalah. Wallahu a'lam. Yang kedua, pahaman Syiah ini bertambah meruncing apabila beberapa orang pensyarah universiti tempatan telah memainkan peranan untuk menyebarkan pahaman Syiah Ja'fariyah secara serius kepada para pelajar di Institut Pengajian Tinggi. Bukan itu saja, di pejabat-pejabat, tapi kita tak perasan. Saya di Risda dulu, ada seorang ma'alah pensyarah di UiTM. Orang suka, dia pun pandai mengolah, pandai dan sebagainya. Orang suka panggil lah kita. Tahu-tahu kena tangkap masuk SA Syiah. Kata, Syiah rupanya. Dia tak akan datang Syiah dulu, dia akan kita ni kan mudah. Kita mudah terpengaruh, orang kita mudah terpengaruh. Tak apalah tu. Sebab kita kadang-kadang Allah Ta'ala kadang-kadang menurunkan sesuatu benda yang luar biasa supaya manusia merasa kebesaran Allah. Kita tidak. Tengok luar biasa, kita rasa hebat makhluk tu. Contoh di Segamat, jenazah tak hancur. Duk sibuk tanya kawan yang amal apa susah ni, tak hancur kan, tak ada. Tapi yang penting Allah Ta'ala tunjuk kuasa khariqul lil adah. Dia kata Allah Ta'ala perintah bumi, mayat ni kamu jangan usik. Kain pun tak luput. Allah Ta'ala nak tunjuk pasal kita jauh dengan Nabi, kita dah lalai, lupa dengan kuasa Allah. 2-3 hari lepas dia lahat datu, ikan pula datang. Tadi saya tengok dalam mazhab tadi orang buat gua pula. Ikan itu
Ya kan, kerana kos hidup dah laut mahal, maka larilah dia ke darat. Pasal menteri dia kata, kalau kamu tak lalu hidup sini, pergi ke darat. Dia kata, dia lari ke darat, tu ikan kecil-kecil ke taman je. Ikan besar-besar dia kos tak apa pasal dia duit banyak. Tak lari lah dia. Manusia pandai semua. Allah, kadang-kadang kita suka nak gurau kan. Beberapa buah kitab utama Syiah telah dijadikan bahan rujukan dan sebahagiannya telah diterjemah ke dalam bahasa Malaysia. Itu dah tersebar tadi. Antaranya satu, Kashful Asrar oleh Ayatullah Khomeini. Kitab itu betul tersebar. Yang kedua, Al-Hukumah Al-Islamiyah, Kerajaan Islam, Hukumah Islamiyah. Ayatullah Khomeini juga menulis. Yang ketiga, As-Sabah min As-Salaf oleh Ayatullah Al-Murtada Az-Zubaydi. Yang keempat, kitab usul min al-Kaft Syekh Muhammad bin Yaqub Al-Khulaini tahun 1334 Hijrah. 1338 sorry. Kemudian Tahrir Al-Wasilah Ayatullah Khomeini, Tahrir Al-Wasilah. Yang keempat, yang keenam Al-Muraja'ah Syekh Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi, penulisnya. Yang ketujuh yang beredar di Mesir, Peshawar Night oleh Sayyid Muhammad Rais Al-Wahidin. Mafatihul Jitan Syekh Abbas Al-Qummi. Sembilan, Minhaj Kebenaran dan Pendedahan Fiqh 5 mazhab di antara Nas dan Ijtihad oleh Al-Hasan bin Yusuf Al-Mutahhar Al-Huli, diterjemahkan oleh Profesor Madya Dr. Lutfi Ibrahim. Ini kawan saya. Ini yang saya kawan saya. Tahun 1993 dia terjemah buku ni. Ini di Ma'had Muhammadi sekelas dengan saya. Di Nelampuri satu kelas, satu rumah duduk dengan saya. Budaknya pandai, orang brilian. Tapi dah pengaruh nak macam mana? Pergi ke KUM. Saya balik belajar, dia telefon saya nak jumpa. Kawan baik, pergilah saya jumpa. 3 jam dia lecture saya tentang Syiah. Last kali saya putuskan, kalau aku rapat kawan ni, Syiah aku. Jadi jauh. Fa'arid anil jahilin. Oh boy, jauhkan diri daripada orang-orang. Allahu a'lam. Yang ke-10, mengapa aku memilih Ahlul Bait alaihi salam. Satu lagi kesan tuan-tuan nak tengok, dia akan tulis bawah belakang imam nama tu alaihi salam. Maknanya, contoh, satu hari saya terima WhatsApp daripada seorang Allah. WhatsApp ke Facebook. Ada satu kata-kata hikmah lah dalam bracket daripada Ali AS. AS tu maknanya alaihi salam lah. Saya tanya balik orang hantar kat saya tu, kenapa di belakang nama Ali dia taruh AS? Oh, ni copy paste share, dia bukan tahu pun. Telefon dia hantar balik ke saya. Habis kenapa Ustaz? Itu dia tulis alaihi salam. Alaihi salam mana? Saya nak Ali sama taraf dengan Nabi. Sebab alaihi salam ini gelaran untuk Nabi, para anbiya. Sahabat radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhu. Tabi'in kepada sahabat rahmatullah alaih. Imam Syafi'i, Hasan Basri itu tak boleh baca radhiyallahu, rahmatullah alaih. Itu gelaran-gelaran. Jadi apa maknanya Ustaz? Maknanya Syiah tadi. Jadi berhati-hati, jangan copy paste, share ikut dan. Ya kan, kena tengok. Yang ke-11, As-Sahabah Haidar nama penulisnya. Yang ke-12, Ahlul Bait Dr. Mahfuz Muhammad. Pengaruh faham Syiah ini kian menular ke negeri-negeri di semenanjung Malaysia, antaranya Kelantan, Johor, Perak, wilayah Persekutuan dan Selangor. Di Malaysia, pengikut kumpulan ini dianggarkan antara 300 hingga 500 orang dulu pada tahun 1996. Okay. Sekarang ni saya rasa lebih. Fatwa dah dikeluarkan, siapa kahwin dengan Syiah adalah haram. Antara gejala-gejala Syiah yang timbul akibat daripada fahaman ajaran Syiah ialah pertama, adanya usaha menghantar pelajar-pelajar melanjutkan pelajaran ke Iran. Dia bagi biar semua, bagi apa semua, suruh belajar ke sana. Pengaruh persekitaran. Yang kedua, wujudnya kes kahwin mut'ah. Yang paling seronok, tak apa kamu pergi Iran, jangan risau, boleh kahwin mut'ah, kahwin kontrak. Okay, kahwin kontrak, yang saya baca, dia minimum 4 hari. Boleh kahwin 4 hari, lepas tu besar. Pergi kat lain pula 4 hari.
outstation kahwin mutakhir. Meluasnya penyebaran buku-buku Syiah disebarkan saya sendiri dihantar oleh 2 orang kawan saya. Seorang Dr. Lutfi, seorang lagi Adil Terengganu. Pernah hantar ke saya brosur. Saya tak jawab sampai sudah dan tak buku sampai sudah. Wujudnya sokongan dari golongan tertentu kepada pengaruh Syiah, terutama golongan ahli politik. Mungkin ada sebahagian mereka berlindung dengan orang-orang yang berkuasa. Wujudnya kesamaran dan keraguan orang ramai terhadap ajaran dan pegangan Islam yang sebenar. Contohnya dalam aspek perkahwinan, pengebumian dan juga sebagainya. Jadi banyak benda-benda pada luar. Kita ni sebenarnya ada pengaruh Syiah tapi tak terlibat akidah. Contoh bubur Asyura. 10 hari bulan Asyura, 10 hari bulan Muharram ni Nabi suruh puasa, bukan suruh makan. Ya kan? Malah Nabi kata kalau aku hidup lagi tahun depan 9 dengan 10 suruh puasa. Ya kita pergi buat bubur, kononnya bubur itu nak mengenangkan Nabi Nuh punya. Bahtera dulu dah mendarat, sudah hilang banjir, maka baki-baki makan disatukan buat bubur. Tahu ke bahan apa dia buat? Ya kan? Bubur Asyura Kelantan lain, Kedah lain, Perak lain, ya kan? Saya yang banyak-banyak tempat saya makan Asyura daripada bergerik yang paling saya suka. Kalau balik Kelantan, anak saya makan bubur Asyura Kelantan ciri pasal rempah banyak. Kejamu. Buat bubur tak ada masalah. Buatlah bubur makanan kan. Jangan terikat dengan 10 hari bulan pun nak buat. Bila-bila dah rasa nak makan buat je. Kahwinah pengebumian, kawan saya meninggal dunia. Hari Jumaat, hari Khamis. Kalau Pak Cik kenal Syed Rashid daripada Tamping. Syed Rashid kawan saya di Ruslan meninggal dunia. Isteri dia kerabat yang di Pertuan Negeri Sembilan. Dia kebumikan di Seri Menanti. Jadi kawan hantar gambar saya. Kubur dia biasalah, tapi dah Seri Menanti. Mesti main kuning lah, kelambu kuning pasang. Waktu nak kebumi jenazah tu pasang kemah, kambu ke atas tu kain kuning. Patabu bunga, penuh bunga. Tabu dengan bunga gampai, dengan bunga daun pandan, dengan apa semua. Nak suruh wangi, tak apalah, mungkin kan nak suruh wangi. Jangan ada maksud tertentu. Lepas tu dalam gambar termasuk satu kubur yang tinggi meja. Dia punya binaan. Jadi kawan yang hantar tu saya kenal. Saya post lah dua buah hadis saya post. Hadis yang Nabi suruh ratakan kubur. Masalah lagi kita tu. Tak ada siapa yang nak bincang. Biar makin tinggi. Kubur di Bukit Kiara ada kipas angin. Tak pasal aircon je lagi. Okey, yang biasa kita jumpa tempat duduk, ada air kat situ kan. Tapi air susu siram lah, bukan air untuk minum. Tengok. Melarat kita. Syiah ni punca dia mengagungkan pimpinan. Nanti kita tengok besarkan kat belakang, insya-Allah. Penyelewangan pahaman Syiah. Ajaran pahaman Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng daripada ajaran Islam dan menjadi ancaman kepada perpaduan umat, keutuhan agama, perpaduan bangsa dan keamanan negara khususnya di Malaysia. Pahaman dan ajaran ini perlu disekat keseluruhannya dari berkembang di Malaysia berdasarkan beberapa percanggahan yang terdapat di dalam pahaman tersebut dari sudut-sudut akidah, syariah dan pelbagai penyelewengan umum yang lain. Yang sempat saya rasa beritahu malam ni tentang penyelewengan akidah saja. Syariah kita bincang kemudian. Buku tu tuan-tuan boleh dapat percuma, buku download pun boleh. Tentang penjelasan Syiah ni. Pejabat mufti wilayah ada keluar, JAKIM ada keluar, detail dalam bentuk PDF file. Penyelewengan dari segi akidah. Pertama, khalifah diwasiatkan secara nas. Syiah mempercayai imam-imam telah ditentukan oleh Allah melalui lisan Rasulnya secara nas. Maknanya Nabi pesan, lepas ni nanti orang ni. Itu pahaman dia. Sebab tu dia marah pada Abu Bakar, marah pada Sayyidina Umar, marah pada Sayyidina Osman.
Ini dinyatakan oleh dalam kitabnya Aqaid al-Imamiyah oleh ulama Syiah, iaitu Syekh Muhammad Ridha Al-Muzaffar, muka surat 78. Keyakinan ini malah diletakkan imam salah satu daripada rukun Islam. Rukun imam, mesti percaya pada imamiyah. Syiah percaya wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidina Ali, yang menerima waris Rasulullah dari segi khalifah adalah Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali mewasiatkan pula kepada anaknya Hasan, dan Hasan wasiatnya pula kepada Husain, sehinggalah sampai kepada 12 imam yang akhirnya dipanggil Imam Al-Mahdi Al-Muntazar, yang ditunggu Imam Mahdi. Tuan-tuan, kita tengok di gambar terakhir, Syiah kalau tempat ini semayang tu imam dalam lubang. Makmum atas darat. Tu imam dalam lubang. Parah lutut lubang tu. Kalau sujud tenggelam. Sebab dia yakin Imam Mahdi boleh muncul bila-bila. Kalau Imam Mahdi datang, dia jadi imam. Jadi macam mana nak kenal yang Mahdi bukan Mahdi? Tu imam duduk dalam lubang. Tu imam yang tidak Mahdi. Ia merupakan sunnah Allah kepada semua Nabi-Nabi bermula daripada Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi yang terakhir. Perkara ini disebut dalam kitab Aslul Asyiyah wal Usuluha oleh Muhammad bin Husain Al-Kashif Al-Ghita, halaman 136. 12 orang imam Syiah itu sebagai imam atau khalifah yang diwasiatkan tadi dianggarkan adalah seperti berikut. Pertama, Sayyidina Ali bin Abi Talib, wafat pada tahun 40 Hijrah. Beliau sisi Syiah dan juga sisi Sunni bukanlah anak Rasulullah dan bukan anak Sayyidina Fatimah, tetapi merupakan suami pada Sayyidina Fatimah. Itu sama pahaman kita. Tapi dia merasakan Sayyidina Ali itulah diwasiatkan oleh Nabi supaya ganti dia. Kemudian anak-anak keturunan Sayyidina Ali, iaitu Hasan bin Ali yang wafat pada tahun 50 Hijrah. Kemudian Husain bin Ali wafat pada 61 Hijrah, yang timbul hari Karbala. Ali Zainal Abidin bin Husain wafat pada 94 Hijrah. Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin wafat pada 117 Hijrah. Ini turun lagi. Yang kelima, yang keenam, Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir wafat pada tahun 148 Hijrah. Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq wafat pada 183 Hijrah. Ali Ar-Ridha bin Musa Kazim wafat pada 202 Hijrah. Yang ke-9, Muhammad Jawad bin Ali Ar-Ridha wafat pada tahun 220 Hijrah. Kemudian ke-10, Ali bin Muhammad Al-Jawad wafat pada 254 Hijrah. Yang ke-11, Hasan bin Ali Al-Askari wafat pada 260 Hijrah. Dan yang ke-12, Muhammad bin Hasan Al-Askari, anak kepada Al-Mahdi, gaib, tidak mati, gaib pada tahun 260. Imam Mahdi yang ditunggu ini dia kata akan muncul sebagai Imam Mahdi dalam pahaman mereka. Jadi tak heranlah kita kalau ajar sesat ni ada benda macam ni. Puak-puak Arkan mengatakan bahawa Asy'ari tidak mati tapi gaib. Dia juga akan timbul jadi Mahdi. Pasal dia kata, saya pernah baca satu buku tu, Asy'ari daripada keturunan Bani Tamim. Dia tak tahulah besok berapa Mahdi yang ada. Kita belum tahu kan. Wallahu a'lam. Jadi gaib pada 260. Sekarang dah tahun berapa tak muncul-muncul lagi. Gaib pula ni ada jumpa, dia ada dua gaib. Gaib surah, gaib qurra. Tak apa, kita tengok. Syiah turut mengakui imam-imam 12 tersebut dilantik sebagai khalifah oleh Allah sendiri melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berwasiat. Maka di sisi Syiah, nama-nama imam di atas tadi memang tepat dan tiada ragu-ragu lagi. Sebab tu dia yakin imam-imam 12 ini semacam dapat wahyu, tahu benda gaib. Tahu benda gaib dan maksum, tidak berdosa. Imam adalah maksum. Imam 12 tu maksum. Kita punya ahli sunnah yang maksum Nabi seorang. Yang lain tetap terdedah kepada perbuatan dosa. Sebab tu kita kagum kepada orang, kagum sekadar sebagai manusia biasa. Ya kan, kita kagum tubuh kita, boleh kita kagum, tapi jangan sampai kita tahu tubuh kita ni kiamat, tubuh kita nak tahu bila nak kiamat. Oh, dah nampak. Itu yang jadi sesat. Letak dia tu lebih daripada kadar manusia biasa.
Sebab kalau kita belajar dalam tauhid, seorang Nabi diturunkan wahyu oleh Allah kepada Nabi tersebut untuk diri dia, bukan untuk disebar pada orang. Maka Nabi tak pernah cerita ke orang. Nabi Khidir tak pernah cerita ke Musa minta nak tahu. Akhir sekali pergi juga ikut, dah tak dengar cakap, barulah diberitahu oleh Khidir. Kita mimpi jumpa dengan Nabi, cerita ke orang, itu karut. Mungkin kita mimpi jumpa dengan Nabi, mungkin, tapi jangan cerita ke orang. Tak ada apa makna, apa sebab kita nak cerita ke orang. Nak seorang kata, hebat Ustaz Sabawi, dia mimpi jumpa Nabi. Kacau. Rasul baru diturun wahyu supaya sebarkan kepada umat. Baca dalam kitab tauhid. Syiah meyakini bahawa imam-imam adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar. Dari peringkat kanak-kanak hinggalah meninggal dunia. Lahir-lahir tak dosa dah. Siapa mati? Maksum. Dia boleh jadi imam. Orang lain tak boleh jadi imam. Kedudukan mereka sama seperti nabi-nabi. Pada i'tikad mereka, imam-imam tidak melakukan kesalahan dan tidak pernah lupa. Tak lupa, tak. Manusia dalam pahaman kita, insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia tidak akan sunyi daripada khata', buat silap, wan nisyan dan lupa. Yang ni tak. Tidak tertakluk. Allahu a'lam bissawab. Punyalah hebat dia. Imam adalah pemelihara syariat dan melaksanakan hukum-hukum. Perkara ini dijelaskan oleh Syekh Mufid, salah seorang tokoh besar Syiah, dalam kitab Awail Al-Maqalat yang dipetik oleh Muhammad Jawad Mughniyah di dalam kitab Syiah fi Al-Mizan halaman 38. Kemudian yang ketiga, Syiah menyimpang daripada akidah ialah ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku pada manusia. Al-Bada'. Ilmu Allah tu, Allah Ta'ala tidak tahu semua. Ini hampir sama pahaman ini dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni Atta', seorang anak murid kepada Hasan Basri, dihalau oleh Hasan Basri pada majlis dia kerana dia mengatakan bahawa Allah Ta'ala sebelum benda berlaku tak tahu, dah berlaku baru tahu. Mana ilmu Allah itu tidak meliputi. Itu Mu'tazilah dan Syiah sama seperti ini. Dari segi bahasa, Al-Bada' bermaksud lahir sesudah tersembunyi. Menurut akidah Syiah, Al-Bada' ialah Allah mengetahui sesuatu perkara setelah berlaku peristiwa berkenaan yang sebelum itu dianggap tersembunyi daripadanya. Perkara ini jelas menganggap Allah itu jahil atau tidak mempunyai ilmu yang meliputi. Ini amat jelas seperti yang disebutkan oleh At-Tabai dalam kitab Al-Usul min Al-Kafi oleh Al-Kulaini juzuk pertama halaman 146. Kita Syiah. Yang keempat penyimpangannya ialah kemunculan semula Imam Mahdi dan kumpulan orang yang telah mati untuk memberi keadilan. Ar-Raja'ah. Mengikut akidah Syiah bahawa golongan Syiah dikendaki mempercayai bahawa Allah SWT akan menghidupkan semula orang-orang yang telah mati ke dunia ini bersama-sama Imam Mahdi untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Yang kita paling takut sekali di Syria, mereka berpendapat bahawa membunuh orang Sunni itu dapat pahala. Itu kita takut, bunuh. Jadi sekarang dunia akhir zaman, yang Sunni dibunuh oleh Syiah, yang Sisi bunuh orang Ikhwan, ya kan? Yang Saudi bantu Sisi. Pasal Saudi cukup takut pada Ikhwan Muslim, dia takut rakyat dia berontak. Dan negeri beraja, ya kan? Dia cuma menggula-gulakan rakyat dia dengan duit. Orang Badui kerja jadi jaga, gaji dia sama dengan accountant. Kamu dapat duit, duduk dia. Jangan kisah. Yang jual kayu sungi itu jual kayu sungi daripada muda sampai tua. Negara kaya. Puak-puak kaya ni tiap tahun pergi luar negara. Pergi makan angin, pergi sewa satu bangunan sekian juta, 15 juta untuk musim haji je. 3 bulan je. 15 juta. Dia pergi Paris, pergi mana. Tu orang Arab cerita kat saya.
Kita insya berhenti ke terus? Terus. Saya naik taksi sekali. Lalu tepi satu bukit namanya Jabal Ka'bah. Jabal Ka'bah pada tahun 1994. 2004. Tahun 2004 kerajaan Malaysia melalui tabung haji buat MOU dengan satu syarikat Arab Saudi, nama dia Abdul Latif Jamal. Syarikat tadi nak bangunkan Jabal Ka'bah dan tabung haji akan pajak 20 tahun ke 20 tahun. Hotel yang boleh isi ada 10,000 katil. Nah, untuk jemaah kita lah. Jadi tanda tangan. Waktu tanda tangan MOU 3 tu, Pak Lah masih jadi timbalan Perdana Menteri. Saya hadir majlis tu di tabung haji. Jauh-jauh lah, hati pun bukan dekat. Dalam dewan tu ada lah kita dijemput, pergi makan free lah. Seronok. Sampai sekarang Jabal Ka'bah belum siap, tapi harga naik tiap tahun. Tiap tahun naik harga. Orang tak apa ni, tak hotel tak siap lagi. Harga sewa dah naik. Itu pelik. Jadi saya satu hari naik taksi lalu situ tanya apa nama ni pemandu taksi, "Hadhi Jabal Ka'bah, ada ke Jabal Ka'bah?" Ayo Jabal Ka'bah. Ini dia kata tuan dia ni fulusun kathir wa tumma'un kabir. Duit banyak dia kata tapi tamaknya besar. Dia sewa bangunan dia yang sabun haji dah sewa bangunan dia lalu apa ni ambil terjemah ni, satu nama Sabila Barakah. Satu hotel nama Sabila Barakah isi 3,000. Satu lagi nama Kurtuba Barakah atau bukit. Dah semua roboh dah sekarang. Dah tak berkat dah. Dan nak buat baru. Siap habis dapat duit sewa, sebelum jemaah haji datang kena bayar cash semua, bukan bayar deposit. Bayar semua, dia pun cabut pergi ke Paris. Pergi ke mana? Arab. Silap-silap dia jual pula yang orang dah beli. Satu hotel depan masjid Kuching, nama dia Dar Gaza. Saya bertugas di hotel tu 2 kali. Satu masa tu dia nak naik harga, lepas tu ada sikit tabung haji ni maklum saja nak buat keputusan lambat. Pasal dia kena meeting sana meeting sini. Setengah negara cepat. Diambillah di, tak salah saya di Sabah. Tak ingat, salah satu negara lah. Ambil, dah bayar. Dia bayar 75%. Mesti selesai bulan Ramadan 100%. Tak bayar, dia jual ke orang lain. Jual ke lain. Tapi Allah Ta'ala tunjuk tahun tu terbakar bangunan tu. Tabung haji tak ambil, terbakar bangunan. Allah, nasib baik pun tidak susah kita. Sebab saya pernah duduk bangunan tu terbakar bilik. Satu malam jemaah semua pergi ke masjid, lepas maghrib dia orang tak balik, datang isyak. Keluar nampak api dan nampak asap dalam bilik tu. Terbakar. Jadi di kalangan jemaah ni ada yang bombok. Ambil fire extinguisher tu, tombok pintu, sembuh powder tu, mati. Panggil bombok nak datang apa, situ jam. Jemaah haji tu 5 orang dalam bilik tu, laki-laki semua. Balik masjid, ramai kat hotel kita, ada apa pesta. Dia tak tahu bilik dia terbakar. Siapa suruh, hotel terbakar, dia kata. Tak tahu lagi bilik dia. Nak naik tangga, beg orang buang kat situ. Beg aku, dia tu tengok hotelnya terbakar. Wallahu a'lam. Mereka termasuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Abu Bakar yang akan dikatakan zalim, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Aisyah, Hafsah, Muawiyah dan lain-lain yang dikufurkan oleh Syiah. Fakta ini dijelaskan dalam kitab Aqaid Al-Imamiyah oleh Syekh Muhammad Ridha Al-Muzaffar halaman 83. Mengatakan bahawa Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah, Hafsah, Muawiyah dan lain-lain kelompok ini adalah kelompok yang munafik dan kufur. Dia tak setuju pelantikan. Yang kelima, berpura-pura, at-taqiyah. Menurut akidah Syiah, at-taqiyah ialah menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta benda dengan memelihara yang bukan hakikat sebenar dari kandungan hatinya. Mana boleh berpura-pura. At-taqiyah ini diamalkan dalam setiap perkara kecuali di dalam masalah arak dan menyapu khuf. Perkara ini dijelaskan dalam buku Al-Usul min Al-Kahfi juzuk yang kedua oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Isa Al-Kulaini Ar-Razi. Yang keenam, konsep Al-Mahdiyah, iaitu kepercayaan kepada Muhammad bin Hasan Al-Askari
Imam ke-12 tadi sebagai Imam Mahdi Al-Muntazar yang ditunggu. Al-Muntazar yang ditunggu. Syiah Imamiyah mempercayai bahawa Muhammad bin Hasan Al-Askari adalah imam yang ditunggu-tunggu, yang telah hilang dan akan muncul semula untuk memerintah dan menghukum orang-orang yang melakukan kezaliman. Beliau telah menghilang diri selama 65 tahun mulai tahun 2260 hingga 2329. Menghilang diri secara sughra. Lepas tu hilang balik kubra. Tak muncul sampai sekarang. Dulu dalam ajaran Syiah tidak ada solat Jumaat. Sebab Imam 12 tak ada siapa boleh jadi imam. Tak ada solat Jumaat. Humaini setelah dia berkuasa, dia melantik diri dia menjadi mursyid al-a'la. Mursyid al-a'la. Mursyid ni asalnya pembimbing. Dia pembimbing yang tertinggi. Mana presiden pun mesti ikut cakap dia. Maka dia memerintahkan supaya solat Jumaat dengan tujuan untuk mendekati kaum Sunni. Sebab kalau kita pergi ke negeri-negeri Sunni, dia kata orang mudah nak cam kita pasal tak sembahyang Jumaat. Jadi dia buatlah sembahyang Jumaat. Tapi imam tertentu. Depan rumah saya ada seorang Iran. Saya pindah ke rumah sekarang ni 2008. Dia pindah sebelum tu lagi. Saya tak tahu dia kahwin dengan orang Melayu kita mut'ah atau tidak mut'ah, tu tak tahulah, kita pun tak kisah. Tapi jelas tak pernah jumpa suara, tak pernah jumpa di masjid. Saya duduk situ 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, dah masuk 14, dah masuk 6 tahun. Tak pernah jumpa. Nah, jumpa kita hai-hai je lah, hai-hai lah. Tak ada masalah apa lah. Duduk depan rumah. Di taman saya ada 3 orang Syiah. Tak pernah kita jumpa di mana-mana. Tempat solat lah. Allah. Pada masa ini orang Syiah boleh menghubungi imam mereka melalui wakil-wakilnya seramai 4 orang, iaitu Uthman ibn Sa'id al-Umri dan anaknya Muhammad ibn Uthman dan Husain ibn Ruh serta Ali ibn Muhammad As-Samiri. Ini wakil-wakil kepada imam-imam tadi. Yang gaib tadi boleh hubungi melalui wakil. Kan sama dengan saya dulu tengok Allah. Ada satu dulu dia buat mak tafid, dia buat buruk tapak kaki. Saya mula-mula jumpa dia pegang apa nama? Apa dia tak ingat nama? Tak tahu yang dia tu ajaran sesat. Al-Masud. Kan? Betul. Saya jumpa waktu saya pegang. Dia depan kefo kat Perak tu dia buat tempat urut apa semua lah. Saya lalu dah tengok lah. Waktu tu kita pergi ke bank mana jumpa budak-budak olo jual kalender, mak tafid dia semua. Kita belilah. Ya kan? Dah baca apa nama ni? Warta daripada wilayah, mufti wilayah. Baru tahu dia tu. Kononnya rupanya dia orang dia boleh berhubung dengan guru dia di Gunung Jelai, salah saya. Dia boleh communicate sekarang ni. Oh, hebat. Tak pakai telefon. Kita boleh communicate kat Mekah pun boleh, tapi pakai telefon lah. Zaman ini dikenali sebagai ghaibah sughra. Ghaib secara sughra. Manakala ghaibah kubra pula bermula selepas tahun 329 Hijrah hingga lahirnya Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Mana sampai sekarang. Dalam tempoh ini sesiapa tidak boleh menghubungi Imam Mahdi walaupun melalui wakil-wakilnya. Tak boleh hubungi sekarang. Jadi tak tahu bila nak bangkit. Sekiranya boleh dihubungi, ia dianggap sebagai pendusta. Perkara ini dijelaskan dalam kitab Asy-Syiah wa Tasih' As-Sirah baina Asy-Syiah wa Tasayyu' oleh Dr. Musa Al-Musawi. Yang ketujuh, penyanjungan yang keterlaluan kepada Sayyidina Ali. Syiah menyanjung Sayyidina Ali berlebih-lebihan sehingga ia disamaratakan tu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disamaratakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa hal Sayyidina Ali dianggap lebih tinggi lagi. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Al-Usul min Al-Kafi oleh Al-Kulaini. Yang ke-8, mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan Syiah ini mempercayai bahawa selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua sahabat murtad kecuali Ahlul Bait. Dan beberapa orang sahabat termasuk Abu Dzar, Al-Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi dan Ammar yang tidak murtad. Perkara ini disebut di dalam kitab Al-Bihar. Sahabat murtad habis.
Yang kesembilan, menuduh Abu Bakar, Umar dan Uthman, Muawiyah sebagai 4 berhala Quraisy serta pengikut-pengikut mereka adalah musuh Allah. 4 berhala Quraisy. Allah Akbar. Golongan Syiah menuduh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah sebagai 4 berhala Quraisy. Ini dinyatakan dalam kitab Tuhfah Al-Awam, maqbul oleh Sayyid Mansur Husain halaman 330. Dan di dalam kitab At-Tafsir oleh Abu Al-Nadar Muhammad bin Mas'ud bin Iyas As-Salami As-Samarqandi, terkenal dengan panggilan Ibnu Al-Iyasi, dalam halaman 116. Yang ke-10, hanya Ali dan para imam sahaja yang menghafal dan menghimpun Al-Quran dengan sempurna. Yang lain tak terima. Sebab tu dia tak terima Quran yang ada pada kita. Quran daripada kita ni disusun semula oleh zaman Sayyidina Uthman dan dibuat syakal dan sebagainya hingga terkenal dengan nama Resam Uthmani. Dia tak terima. Sebab tu saya dengar ceramah dalam bahasa Arab oleh orang Arab Syiah. Rupa Syiah ni di Saudi pun banyak. Adalah maknanya kumpulan dia. Dia ceramah dalam YouTube, saya dengar dia kutuk Aisyah dengan Hafsah. Dia kata finnar, mana 2 orang ni akan masuk neraka. Ialah Aisyah tu anak Abu Bakar. Sina Abu Bakar dia kata tipu. Lepas tu Ali jadi khalifah, Abu Bakar rampas, ambil kat dia. Padahal kalau kita pergi Madinah ada satu bangunan nama Saqifah Bani Sa'idah. Dalam bangunan tu Saqifah Bani Sa'idah. Tak apa, kena tunjuk lain kali gambar. Di tepi dekat Movenpick, Hotel Movenpick sekarang ada satu taman. Di situ Saqifah Bani Sa'idah ni tempat orang-orang Ansar bermesyuarat. Setelah dapat maklumat Nabi dah wafat, mereka mesyuarat nak lantik khalifah macam mana. Lalu Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya pergi join bersama-sama. Di situlah sepakat melantik Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Dan tempat tu oleh Saudi pun tidak buat hotel, padahal dekat masjid tu. Dia buat taman, tapi taman Arab ni tak teruruslah. Golongan Syiah menganggap bahawa tidak ada sahabat yang menghimpun, memahami dan menghafal Al-Quran dengan sempurna kecuali Ali sahaja. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Al-Usul Minal Kafi oleh Al-Qulaini. Golongan Syiah juga mendakwa mempunyai Mashaf Fatimah. Dia ada Quran sendiri. Perkara ini dinyatakan juga dalam kitab Al-Usul Minal Kafi juga. Ada Quran mereka sendiri. Diriwayatkan juga terdapat Mashaf Ali, Mashaf Fatimah, di mana ayat Quran mengandungi 17,000 ayat. Kita 6,666 ayat. Dia 17,000 ayat. Mana tambah lagi lah. 3 kali ganda daripada Mashaf Uthman. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Usul Kafi juga. Yang ke-11, menghalalkan nikah mut'ah. Golongan Syiah menghalalkan nikah mut'ah. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Man la yadurruhu Al-Faqih oleh Abu Ja'far Al-Muhammad bin Ali bin Al-Husain. Daripada hadis Nabi jelas daripada Ali bin Abi Talib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mempunyai bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada hari peperangan Khaybar dan melarang juga memakan daging keldai yang jinak. Maknanya mulai daripada perang Khaybar, Sayyidina Ali meriwayatkan Rasulullah melarang kahwin mut'ah. Tapi orang Syiah masih mengamalkan kahwin mut'ah. Yang ke-12, menambah syahadah. Golongan Syiah menambah nama Sayyidina Ali dalam syahadah selepas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Al-Usul Minal Kafi. Dan saya dengar dalam YouTube azan yang dilakukan oleh Syiah selepas hayya 'alas salah, sebab asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam bang dia ditambah lagi asyhadu anna aliyya waliyullah, bertambah lagi asyhadu anna aliyyu hujjatullah, ditambah dalam azan dia. Yang ke-13, menolak hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sekalipun hadis mutawatir. Golongan Syiah juga menolak semua hadis yang diriwayatkan oleh golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun hadis itu sampai kepada darjat mutawatir. Mereka hanya berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait saja. Pegangan ini disebut dalam buku Aslus Syiah wa Usulha. Ini sedikit gambar-gambar nak habis dah 69.
Imam berada dalam satu lubang separah lutut, tempat yang lebih rendah dari makmum. Tengok. Nah, itu imam ada lubang. Di Malaysia tak jumpa, dah gelap. Di Iran. Saya jumpa satu ajaran sesat di Indonesia, imam tinggi pada makmum. Kan Ahmadiyah nama. Ajaran Ahmadiyah. Saya pergi semayang hari itu, kita tak tahu masjid sama ya. Pergi semayang Jumaat, balik kuliah singgah. Semayang Jumaat tengok tu imam, tempat imam dia tinggi 2 kaki daripada makmum. Itu saya pun tanya orang, kenapa masjid tu tempat imam tinggi? Oh, itu puak-puak Ahmadiyah. Oh, itu kita tak tahu. Tinggi. Ya kita biasa. Cuma kita jangan tinggi sangat tu imam. Kadang-kadang tengah tempat tu imam tinggi, 5 sejadah dia tahu. Tu imam nak tumbang lembut sangat. Dah orang balik haji sedekah sejadah untuk tu imam. Balik lagi sedekah sejadah tu imam. Jadi sejadah tu imam dia banyak tinggi. Sekadarnya. Nak buat istimewa tak apa, dia tu imam kata, tapi sekadarnya, jangan lebih-lebih. Jadi macam saya tengok semalam ada orang postkan dalam WhatsApp saya, seorang dia kata tu alim lah daripada Madura. Isteri ada 10. Dulu 18, dah tinggal tak larat, dah tinggal 10 sekarang. Jadi yang hantar tu tanya saya komen, "Ustaz, ni ajaran apa?" Saya jawab balik, ajaran sesat je lah. Apa lagi Nabi ber-9, dia 10 lebih daripada Nabi. Punya hebat. Macam dulu lah dekat Batu Pahat dulu, tahun 80 kena tangkap 10 bini dia. Alasan dia baca Quran, Allah Taala perintah fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kawinlah perempuan-perempuan kamu suka itu 2, 3, 4. 2 campur 3, 5 campur 4, 9. Fa in khiftum alla ta'dilu, pada Allah Taala kalau kamu tak takut tak berlaku adil, fawahidah, kawin 1 tambah 1 lagi di 10. Dapat 10. Allahumma. Ini gambar ditunjuk imam dan lubang lah. Di satu gambar, di pun di satu gambar tengah sujud gelam dia. Ini yang berdiri. Seorang ustaz daripada Jakim saya tengok dalam YouTube hari tu, tapi tak tahu habislah pasal 1.5 jam. Kita tengok seorang 1 jam tengah ceramah ni mengantuk juga rupanya. Ada alasan dia lah lubang tu. Ini dulu di Universiti Tahiran, anak panah hitam tu dah lubang ni, dengan rokok tu imam dah lubang. Dan mereka juga sujud lapik dengan batu atau tanah daripada Karbala. 2 biji, sama ada lepeh atau bulat atau 4 segi. Lepeh. Ni masjid-masjid di Iran ada. Sujud sehingga hidung dengan dahi tak cecah tanah. Tengok. Sujud tak batu tu. Saya tak jumpa di Mekah sendiri, saya sendiri jumpa, tapi jemaah ada beritahu saya dia tengok di Mekah pernah ada dikeluarkan batu waktu nak solat. Kadang-kadang dia takut orang perasan dibungkus. Dibungkus dengan apa-apa. Okey. Kalau tak ada batu Karbala, dia akan cari apa-apa yang menyebabkan tidak kena bumi. Pasal dia kata kita dibuat daripada tanah. Kalau kita sujud di atas tanah, mana kita seolah pada sujud pada diri sendiri. Maka dia lapik atas tapak tangan. Ini semua menyenggik ni. Lapik atas tapak tangan. Ini sembahyang sunat senggik nama dia. Boleh berborak tengah solat. Tanya, dia mesti tanya. Apa dia tanya tak tahulah, mak ke berapa ke, atau tanya pergi pasar tak boleh tadi. Boleh bercakap. Pengikut Syiah juga tidak akan mengakhiri solat dengan mengucapkan salam seperti mana kita biasa, tapi dengan memukul 2 pahanya. Ini saya tengok sendiri di Mekah. Lepas habis tayat, tu salam dia tu. Nasib baik kita kat sebelah tak jawab juga kan. Aku tidak. Itu memang saya tengok sendiri. Itu saya tengok sendiri. Kadang-kadang dia sujud ikut dan. Asal sujud je, yang di sini, yang di sana, di punggung orang apa, tak berlatak aja. Jadi apabila saya tengok ni maklumat ni, saya pun tahun lepas, awal tahun baru ni, bulan 3 itu, bulan 3 bulan 2, waktu saya pergi umrah, jumpa sekumpulan Turki kata salah saya,
di Hudaybiyah. Hudaybiyah tu masjid Hudaybiyah tu yang baru depan. Dia belakang masjid lama tinggal tiang tu. Dia korek tanah tu dia makan. Lepas tu dia semayang ikut ngadat ikut suka dia. Saya beritahu seorang kiblat sana. Dia buat dia. Suka dia menghadap mata-mata. Ini sebahagian yang kita kutip ni ada menghadap pada gambar, kata ni gambar Ali, tak tahu lah betul tidak. Yang ni sujud gambar Khumaini. Yang ni kubur ulama dia lah, pemimpin imam dia. Dia bersujud ke gambar imam dia. Dah melampau dah tu. Ini satu lagi saya ambil maklumat. Ni mimbar. Lahza hadha huwa al-mimbar, ni mimbar. Ni dia menjadikan waja'alu qiblah fi khalfihim. Jadikan kiblat di belakang mereka. Mana dia sembahyang menghadap ke kubur pemimpin dia, membelakangi kiblat, dan juga beriktikaf dalam tempat tu membelakangi kiblat, menghadap ke kubur. Itu memuliakan. Jadi sifat yang kita nampak dari Syiah ni, kesan yang paling besar ialah menghormati a'immah itu, pemimpin itu melebihi daripada taraf yang sebenar, sehingga menganggap dia orang tak berdosa dan sebagainya. Taksublah, taksub. Ini kubur Khumaini, dia tawaf punya hari-hari. Minta tabarruk, minta berkat. Sebab tu kita jangan minta berkat dengan kubur. Tabarruk tu tak berkat. Kubur tu kenali tu kesian, tu kenali tak pernah cerita pun begitu supaya buat. Orang dia buat dia kat kelampu, di kubur tu kenali ada 7 lapis kuning. Saya pergi tengok sendiri. Ada orang pergi ambil batu atas kubur tu kenali, batu cincin pasal keramat. Sampai ke batu jadi keramat. Wallahu a'lam bishawab. Tu kenali tu orang alim, orang warak, kan? Memang terkenal lah dari segi waraknya. Waktu mula-mula nak ambil gambar nak buat IC lah kita kalau dulu kertas keping je. Jadi kena buat lah kasi baksa. Orang ambil gambar pak, terus dia pergi mandi kat sungai, basuh badan dia kata kotor. Okay, waraknya dia. Tapi dapat ke orang kemudian, oleh sebab itu awasi ahli keluarga kita supaya tidak terjerumus ke dalam itu pendedahan kita. Maknanya anak-anak kita sekali-sekali masuk ke bilik, kalau jumpa gambar Khumaini, gambar siapa, kena perhatilah. Apalagi kalau dah tulis ya Hasan, ya Husin, itu kena perhatikan. Itu dah tahap, takut sampai pada tahap yang tidak terkawal. Bulan puasa baru ni seorang hamba Allah ngadu kepada saya, anak saya dia nak kahwin. Dah tetap hari kahwin, dah cetak semua kad apa semua, baru tahu yang perempuan itu Syiah satu keluarga. Macam mana? Nak minta postpone, yang laki-laki minta postpone dah, kawan dah gatal sangat. Ni kan postpone apa kan? Duk khayal dah 15 bulan kahwin, 15 bulan kahwin kan, 16 bulan pergi honeymoon. Itu pun satu masalah lah. Jadi pendedahan saya pada malam ini bukan untuk apa-apa, nak study tengok keluarga kita. Nak kisah keluarga orang, malah orang sekarang. Keluarga kita perlu kita tengok. Sejauh mana ada tak benda-benda yang terlibat, yang luar biasa daripada seorang budak bekas Arkam. Waktu saya dedahkan ni, tanya saya, Ustaz, yang tu tak kena, itu kena, macam mana kena? Ya macam biasa lah. Pergi surau macam biasa, baca Quran macam biasa, jangan luar biasa. Kalau baca Quran dah bawa pokok seorang-seorang tu tak biasa dah tu. Ya kan? Jadi beramal seperti biasa. Yang nak zikir-zikir, memang disuruh kita berzikir, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disuruh baca Quran, baca Quran. Kita ni suka pilih-pilih tu masalah. Ada orang hantar dalam telefon saya, hantar SMS, Ustaz minta ayat yang boleh jaga rumah. Saya kata nak suruh jaga rumah, gaji jaga. Boleh jaga rumah kan. Dan lah nak minta supaya pelindunglah, melindungi rumah. Katanya lindung rumah kita tu Allah Ta'ala. Buat baik dengan Allah Ta'ala. Itu yang penting. Apabila Allah Ta'ala reda, dia tolong jaga. Baca Quran, semua Quran kita baca. Ada fadilat-fadilat memang adalah, tapi bacalah semua. Ada takhasus tu adalah. Surah Kahfi umpamanya dibaca hari Jumaat. Tu ada takhasus dia, tak apalah. Tak usah. Jangan suruh ayat Quran jaga rumah kita, telah menghambakan kepada kalam Allah. Minta dengan Allah. Kita baca Quran untuk taqarrub pada Allah, dekatkan diri pada Allah supaya Allah Ta'ala rida. Dan Allah Ta'ala sayang kat kita, dia akan jaga rumah kita. Kalau ada orang curi juga, mana ada benda kita tak betul buat. Cepat-cepat semak. Termasuk mungkin yang tak betul, termasuk orang punya ke apa semua, mana tahu kan.
Tak apa. Allah Ta'ala akan uji dia, tentulah uji keimanan pada Allah mesti uji oleh Allah Ta'ala. Jadi itu jangan pula saya dah baca Quran, saya dah apa semua, tapi tak juga masuk pencuri saja rumah saya. Itu pencuri masuk sekarang ni, pencuri di Malaysia ni tak tahu nak buat apa lagi dah. Polis nasihat supaya jangan pergi ambil duit. Kalau tak ambil duit kat bank, ambil duit kat mana? Kat bank pun rompak, ambil duit pun rompak, ya kan? Bagus satu je lah, yang ada emas-emas banyak-banyak jangan pakai, rompak orang. Orang main bunuh saja sekarang, ya kan? Bunuh saja. Allahu a'lam bissawab. Okey, terhormati Allah. Jadi itu kesempatan lain kita mungkin kalau nak sambung bab Syiah ni tentang penyelewengan daripada syariat, dari segi syariat. Apalah itu, sekadar saya sendiri pun tak banyak pengetahuan dalam hal ini, cuma sekadar untuk berfungsi, untuk kawal diri kita. Yang kedua, tujuan pendedahan ini juga supaya kita faham itu Syiah. Kalau tidak berlaku demikian, bukan Syiah. Kalau sekadar, Khomeini ini hebat betul, itu bukan Syiah. Ada orang tanya saya dah baru ni, tu orang ada puji Khomeini, ayat puji Mandela. Kafir ke dia? Kristian ke? Tak juga kan? Setakat puji perjuangan dia itu bukan bermakna ikut ajaran dia. Wallahu a'lam bissawab. Dihormati Allah, saya minta maaf telajak kita sikit. Macam mana tu biasalah kan. Musim ni semoga Allah Taala meridai kita. Kita akan berjumpa, akan datang diizin oleh Allah. Kita akhir dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa awladan saliha wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ansur al-islam wal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ahlikil kafarata mubtadi'ata wal musyrikin a'daka wa a'da ad-din wa man nasarahum. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل الكريم. أستغفر الله لا إله إلا الله. Tolong alih dia. Tak sah, dia tak dipandang terus.